إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan kuliah pada pagi ini. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tuan-tuan saya menggantikan Ustaz Nadri yang tak dapat hadir, dan saya tuan-tuan akan membawakan penjelasan atau penerangan berkenaan dengan salah satu daripada surah yang terkandung dalam juzuk amma. Pagi ini tuan-tuan, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ma'un seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Maksudnya ialah ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan hari akhirat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada sembahyang mereka. Alladzina hum yura'un, yang riak. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberi pertolongan. Surah ni tuan-tuan mempunyai 7 ayat yang agak panjang. Kita mungkin ringkaskan sahaja. Jadi surah ni tuan-tuan namanya ialah surah Al-Ma'un, sempena dengan kalimah yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Jadi kalimah Al-Ma'un ni tuan-tuan kalimah yang kita kata agak jarang jumpa lah. Maka diambil sebagai nama surah ini. Dan nama ni tuan-tuan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, fungsi nama ni ialah untuk membezakan antara satu sama lain. Itu matlamat sebenar nama ni. Sama juga kita tuan-tuan diberi nama ataupun tempat itu ada nama. Jadi nama ni fungsinya ialah memberikan, kita kata, perbezaan, pengenalan antara satu sama lain. Jadi oleh kerana surah-surah dalam Al-Quran ini ada banyak surah beratus, jadi banyak surah ini tuan-tuan dia mengambil nama seperti daripada perkataan yang kita kata jaranglah nak ada pada surah yang lain. Antaranya surah Al-Ma'un. Jadi kalimah Al-Ma'un ni memang di sini sajalah, mungkin di sini saja yang tuan-tuan boleh jumpa. Jadi kita kata nak kena itu, maka diambil perkataan sempena dengan perkataan yang jarang diguna itu, iaitu Al-Ma'un. Jadi surah ni tuan-tuan, ulama kita khilaf antara adakah ia Makkiyah ataupun Madaniyah. Adakah ia diturunkan di Mekah ataupun ia diturunkan di Madinah. Dan ada pendapat yang menyatakan bahawa bahagian yang pertama surah ini diturunkan di Mekah, dan bahagian yang kedua tuan-tuan sebenarnya turunkan di Madinah. Sebab apa? Sebab surah ni tuan-tuan dia ada cerita berkenaan dengan orang yang kafir, dan ada cerita berkenaan dengan orang munafik.
Orang munafik ni tuan-tuan, dia tak timbul pada zaman Nabi SAW di Mekah. Dia timbul di Madinah. Oleh kerana itulah maka ulama ada menyebut bahawa bahagian yang pertama sampai ke wala yahuddu ala ta'amil miskin itu cerita orang kafir. Manakala fawailul lil musallin cerita orang munafik. Cerita orang munafik. Orang munafik yang solat ni tuan-tuan memang pada zaman Nabi SAW yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ialah memang orang munafik. Jadi oleh itulah maka ulama kita ada yang menyebut bahawa surah ini ada sebahagiannya diturunkan di Mekah ketika mana Nabi SAW berhadapan dengan orang kafir musyrikin, dan ada sebahagian daripada surah ini tuan-tuan diturunkan di Madinah ketika mana Nabi SAW berhadapan dengan orang munafik. timbul orang munafik ni tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan, ialah kerana pada ketika Nabi SAW berada di Madinah, Nabi ada kuasa. Orang Islam itu ada kuasa. Jadi negara itu tuan-tuan negara Islam. Jadi oleh kerana itulah maka ada sebilangan manusia yang dia tak berkenan dengan agama Islam. Dia tak berkenan dengan Nabi SAW, tapi mereka tak boleh kita kata nak terus terang sangat. Maka oleh kerana itu maka timbullah golongan orang munafik. Berbeza dengan Mekah ni tuan-tuan, orang yang tak setuju memang kata terus tak setuju. Memang mereka terus apabila tak berkenan dengan Nabi SAW, tak setuju dengan agama Islam, mereka akan terus terang. Kenapa? Kerana negara tu negara mereka. Budaya di sana tuan-tuan budaya kufur. Jadi mereka tak ada kepentingan apa-apa untuk menyembunyikan perasaan tak setuju mereka berbanding dengan zaman Nabi SAW di Madinah. Jadi oleh kerana itulah Madinah ni tuan-tuan tempat timbulnya orang munafik, yang bahasa kita tuan-tuan ataupun bahasa kita ialah orang munafik ni ialah orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan mereka ini orang Islam. Baik. Surah ini tuan-tuan seperti mana yang saya sebut sebentar tadi bahawa dia ada dua bahagian. Ada bahagian yang Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan orang kafir, dan ada bahagian yang Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan orang munafik. Bahagian yang pertama tuan-tuan ialah ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahagian ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala bercerita berkenaan dengan orang yang kafir, orang yang kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa ada dua ciri yang menjadi tanda ataupun yang menjadi peribadi kelakuan orang yang tak beriman kepada Allah ini. Yang pertama ialah mereka ni tuan-tuan tak berkenan dengan orang anak yatim. Anak yatim ni tuan-tuan dia tak berkenan. Dia herdik, dia halau, dia macam-macam buat kepada anak yatim. Dan yang kedua ialah dia tak suka kepada orang miskin. Ini perangai yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perangai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala bahagian yang kedua iaitu bahagian orang munafik, Allah SWT menyebut bahawa dia ada tiga tanda. Yang pertama ialah alladhina hum an salatihim sahun. Mereka lalai solat. Orang munafik ni dia solat, tapi dia solat dalam keadaan, maksudnya tuan-tuan dia leka, dia lalai. Alladhina hum yura'un, itu sifat yang pertama. Yang kedua ialah sifat nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Ini sifat orang munafik. Dan yang ketiga ialah wa yamna'unal ma'un, mereka susah nak tolong orang. Susah nak tolong orang. Jadi tiga ni tuan-tuan kita akan hurai secara ringkaslah sempena sesuai dengan masa yang kita ada. Baik. Dan sebab turun ataupun sebab nuzul tuan-tuan, bahagian yang pertama ialah berkenaan dengan ada beberapa orang orang musyrikin Mekah yang mereka memang tak berkenan dengan orang dengan anak yatim. Ada di kalangan mereka yang time sembelih binatang dibagi semua, tapi tanya ada budak datang minta daging dia tak bagi.
Dia ada orang macam tu, dia tak berkenan dengan budak. Budak anak yatim tak berkenan. Jadi itu berkenaan dengan sifat berkenaan dengan sebab nuzul bahagian yang pertama. Dan sebab nuzul yang kedua ni tuan-tuan, seperti mana yang maklum bahawa di sana banyak orang munafik pada zaman Nabi SAW di Madinah. Jadi adalah beberapa ayat dalam Al-Quran ini berupa teguran kepada mereka berkenaan dengan sikap mereka yang kita kata yang tidak menunjukkan ataupun menyembunyikan perasaan tak senang mereka kepada Islam. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuklah sedikit. Ayat yang pertama ialah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan hari akhirat? Ya, Maliki Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah kan kita baca Maliki Yaumiddin, Tuhan pemilik hari pembalasan hari akhirat. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni menyebut kepada Nabi SAW berkenaan dengan tanda orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat ni tuan-tuan dalam bahasa dalam Quran disebut sebagai Yaumuddin. Yaumuddin ini maksudnya ialah hari pembalasan. Yaumuddin itu hari pembalasan. Maksudnya ialah ada orang yang tak percaya bahawa hidup ni tuan-tuan yang kita buat atas muka dunia ni akan dibalas satu hari nanti. Dia tak percaya. Dia tak percaya benda yang dia buat baik sekarang ni dia akan dibalas. Dan dia juga tak percaya tuan-tuan bahawa apabila dia buat jahat dia juga akan dibalas. Dia tak percaya benda yang berbentuk pembalasan. Dia percaya apa yang berlaku atas muka dunia. Jadi tak percaya kepada hari pembalasan ini tuan-tuan ialah merupakan sifat ataupun kita kata bukti bahawa seseorang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hari pembalasan ni tuan-tuan itu memang akidah kita. Akidah kita bahawa kita ni tuan-tuan satu hari nanti meninggal dunia, satu hari nanti akan dibangkitkan pada hari pembalasan. Jadi antara sifat orang tak percaya berkenaan dengan hari pembalasan ni ialah dia tuan-tuan tak akan buat baik. Maksudnya ialah nak buat baik ni tuan-tuan susah sikit. Kerana buat baik ni, kita buat baik ni tuan-tuan, dalam banyak keadaan kita akan mengorbankan harta kita ataupun masa kita. Buat baik ni tuan-tuan, kita terpaksa korbankan sesuatu, kan? Memang macam itulah, kita nak buat baik kepada orang, akhir sekali duit kita yang kita berikan kepada dia. Kita nak buat baik kepada orang, akhir sekali tenaga kita yang kita perlu berikan kepada dia. Kita nak buat baik kepada orang, akhir sekali masa kita luangkan untuk dia. Jadi buat baik ni tuan-tuan, dia punya dalam banyak keadaan menyebabkan kita terpaksa memberi sesuatu kepada orang. Yang dalam masa yang sama tuan-tuan, kita tak dapat balik apa yang kita berikan. Itu memang konsep buat baik ni, memang kita memberikan. Memberi itu tuan-tuan satu perbuatan buat baik. Jadi apabila ada orang yang tak percaya bahawa apa yang dia berikan atas muka bumi ini akan diberi balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak percaya benda tu. Jadi susah dia nak buat baik. Kan? Kita sendiri pun tuan-tuan, kalau kita memberi orang tak balas baik tuan-tuan, kita pun susah juga kan. Kalau kita tak percaya bahawa apa yang kita beri hari ini akan dibalas baik nanti, memang kita pun tuan-tuan susah juga. Tapi nasib baiknya alhamdulillah kita percaya kepada hari pembalasan. Jadi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa antara ciri orang yang tak percaya bahawa benda yang dia buat baik itu akan dibalas pada hari akhirat nanti, yang pertama sekali ialah orang yang mengherdik anak yatim. Dia tak suka orang yang budak-budak yatim ini. Berbeza dengan agama kita, agama Islam, yang mana anak yatim ni tuan-tuan antara manusia yang sangat-sangat diminta oleh agama supaya kita buat, kita kata layan dengan elok anak yatim. Kalau kita tempat kita ni tuan-tuan sampai ke ada pertubuhan kan, buat pusat kebajikan anak yatim, dan orang pun tuan-tuan kalau punya anak yatim ni tuan-tuan insya-Allah lah dia akan beri kan. Yang tu banyak tumbuh tu. Tumbuh banyak, orang menipu banyak kan. Kenapa? Kerana ambil kesempatan terhadap satu suruhan agama yang memang alhamdulillah orang kita tuan-tuan banyak memberikan sumbangan. Tapi kalau ada di kalangan kita yang tak berapa berkenan dengan budak-budak, tak berkenan dengan
dengan anak yatim, terutama sekali anak yatim ni tuan-tuan, apabila kita sebut anak yatim ni dia susah. Tak ada mak, tak ada ayah. Kadang-kadang tuan-tuan dia apabila jumpa kita dia akan meminta-minta. Itu perkara yang biasa. Kalau kita tak berkenan tu tuan-tuan, ada sifat yang kita kata sifat tak elok lah. Yang asalnya sifat ni tuan-tuan, sifat orang kafir. Asalnya sifat ni ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir, dan kalau kita ada perasaan tersebut maka kita kena baiki. Anak yatim ni kita kena apa kita kata layan dengan elok. Bahkan Nabi SAW pernah dalam satu hadis menyebut bahawa wakasul yatim, maksudnya orang yang jaga anak yatim dengan aku, kata Nabi SAW, pada hari akhirat nanti dia duduk macam ni. Maksudnya dekat sangat pada kedudukan dia dengan Nabi SAW pada hari akhirat nanti. Maksudnya ialah agama kita tuan-tuan memang memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang yang sanggup untuk meluangkan masa dia, tenaga dia dan harta dia untuk jaga anak yatim. Itu cerita anak yatim. Oleh kerana itulah dalam asbab nuzul ni dia ada cerita berkenaan dengan orang yang jaga anak yatim yang khianat. Maksudnya tuan-tuan, orang yang kita kata mengambil kesempatan kepada kewujudan anak yatim. Orang ni tuan-tuan, sebenarnya dalam sebab nuzul bahagian yang pertama ni dia ada sebut berkenaan dengan Abu Jahal, yang mana dia tuan-tuan dia ada macam kita tuan-tuan, ada pertubuhan anak yatim lah kot, mungkin dia jaga anak yatim. Tapi tuan-tuan, anak jagaan dia ni dia buat tak elok lah. Dia marah, dia macam-macam. Jadi itu satu teguran kepada orang yang mengambil kesempatan kepada kewujudan anak yatim, terutama sekali pada hari ni tuan-tuan, yang banyak berlaku orang yang ambil kesempatan. Saya banyak hantar ada orang yang samalah hantar mesej WhatsApp minta derma. Saya kata yalah, dia bagus minta derma tu. Cuma apabila dia bagi akaun tu, akaun syarikat, saya pun jadi macam syarikat pula tuan-tuan, syarikat yang orang duk sebut sama banyak kali lah orang sebutnya. Syarikat ni nama ni nama yang tabib tabib dia adalah. Jadi kita pun saya pun beritahulah, kalau boleh buatlah akaun dengan pertubuhan anak yatim ke, barulah kita nak beri tu tuan-tuan rasa macam yakin sikit lah. Ni akaun dia akaun syarikat, tu kat nama pula nama tabib sekian-sekian. Ni akaun apa? Kita bimbang jugalah. Kerana banyak orang yang mengambil kesempatan dengan kewujudan anak yatim ni, minta derma macam-macam. Tapi tuan-tuan, yang sampai kepada anak yatim sikit je, supaya nampak susah. Ada orang sebut bahawa yang dapat banyak, tapi yang beri tu sikit. Kenapa? Supaya nampak susah. Kalau susah ni tuan-tuan, orang akan kesian dan seumpama dengannya. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, takut-takutnya dia dikumpulkan sekali dengan Abu Jahal yang mengambil kesempatan, yang menjaga anak yatim tapi buat ataupun melayannya dengan tak elok. Dan yang kedua disebut ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini sifat orang yang kufur, orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Iaitu tuan-tuan, dia bukan sekadar tidak membantu orang miskin, tapi dia tak galakkan orang lain untuk bantu. Ni teruk lah ni. Bukan sekadar dia tak beri, wala yahuddu ni tuan-tuan, maksudnya ialah dia tak galakkan orang lain. Nampak orang lain memberi tuan-tuan, jangan beri, bukan percaya ni. Dia ni malas. Maksudnya dia yang menghasut orang lain untuk tak bantu orang miskin. Itu perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai akhlak perangai orang kafir. Jadi kita ni tuan-tuan dia kena mengelaklah. Ada kalanya tuan-tuan kita pun berkira juga kan. Nak memberi ni tuan-tuan berkira juga. Kan? Kenapa? Kerana duit kita. Duit kita tuan-tuan, kadang-kadang kita nak beri ni bilang jugalah kita kan. Kalau beri ni tinggal berapa, boleh balik tak nanti. Macam-macam kita berkira. Tapi untuk orang lain ikut dia lah.
Duit dia. Maksudnya jangan sampai ke peringkat kita yang kita kata berkira ni, jangan sampai ke peringkat duit orang lain pun kita tolong berkira untuk dia. Jangan beri, jangan banyak sangat, sikit-sikit sudah. Itu tuan-tuan, itu sampai ke peringkat kita yang masuk campur dalam urusan orang lain yang nak buat kebaikan. Dan takut-takut tuan-tuan kita termasuk dalam apa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka tidak menggalakkan manusia lain memberi makan kepada fakir miskin. Itu kita kena hati-hati. Biar kita seorang ya, kalau berkira pun berkiralah, dialah kita yang tahu duit kita macam mana kan. Tapi janganlah sampai ke peringkat untuk orang lain pun kita jadi penghasut. Baik, itu berkenaan dengan dua sifat orang kafir yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Baik, sifat orang munafik ni tuan-tuan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celaka kepada orang yang solat. Kerana orang munafik ni dia solat. Cuma solat mereka tuan-tuan seperti mana disebut dalam beberapa hadis, disebut dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni tuan-tuan, dia solat mereka ni yang pertama sekali ialah kerana apa? Kerana nak tunjuk dia orang Islam. Nak tunjuk kepada orang lain bahawa dia ni orang Islam. Oleh kerana itulah berkenaan dengan solat jemaah di surau di masjid. Orang munafik ni tuan-tuan, kalau solat tengah hari tu, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, dia ada. Dia ada. Kenapa? Kerana time tu tuan-tuan, kalau dia pergi solat, Nabi ada dan orang lain pakat tengok, dia tengok dia. Berbeza dengan solat subuh dan solat isyak. Solat subuh, solat isyak ni tuan-tuan, zaman dulu tak macam kita ada lampu. Zaman dulu tuan-tuan, maksudnya solat dalam keadaan gelap dah. Gelap macam tu je. Kenapa? Kerana tidak lampu seperti mana yang zaman sekarang. Oleh kerana itulah maka disebut dalam Al-Quran, disebut dalam beberapa hadis bahawa solat yang beratlah bagi orang munafik nak pergi solat ni ialah waktu subuh, dan juga waktu isyak. Kenapa? Kerana waktu ni tuan-tuan masjid Nabi tu gelap. Kalau dia pergi pun tuan-tuan tak nampak dia pergi. Tak nampak dia pergi. Jadi kalau dia tak pergi pun orang tak tahu dia pergi. Dia tak pergi. Jadi oleh kerana itulah maka solat yang agak berat kepada orang munafik ini ialah solat subuh dan solat isyak. Kenapa? Kerana mereka pergi tu kenapa? Kerana nak tunjuk ke Nabi bahawa mereka ni orang Islam, mereka ni orang baik dan seumpama dengannya. Waktu yang lain mereka kita kata solat dalam keadaan sahun ataupun lalai lah kita katakan. Lalai. Maksudnya ialah orang munafik ni apabila disebut dalam Al-Quran wa idza qamu kusala, apabila mereka solat, bangun solat tu malas, dengan terpaksa lah kita kata, dengan terpaksa. Jadi ini merupakan sifat kepada orang munafik. Jadi kita ni tuan-tuan insya-Allah kita tak termasuklah dalam kita kata kalangan munafik. Cuma tuan-tuan takut-takut adalah sedikit sebanyak perasaan yang kita lakukan ibadat ini dalam keadaan kita malas, jemu, rasa terpaksa dan seumpama dengannya. Ini tuan-tuan kita kena didik. Solat ni tuan-tuan ataupun sebarang ibadat yang kita buat, kita perlu lakukan dalam keadaan kita ada semangat, kita rasa keinginan untuk solat, untuk buat ibadat dan seumpama dengannya. Itu maksud teguran dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan banyak cerita orang kafir, cerita orang munafik, cerita Fir'aun, cerita Qarun, Haman. Dia bukan cerita untuk sekadar kita tahu apa yang berlaku kepada mereka, tak. Semua dalam Al-Quran ni tuan-tuan, dia ada kita kata teguran untuk kita. Orang yang baca Quran ni tuan-tuan, dia tak tengok kepada orang lain, dia tengok pada diri sendiri. Walaupun cerita itu tuan-tuan cerita berkenaan dengan Fir'aun, tapi dia tengok kepada diri dia, adakah aku ni ada sifat macam sifat Fir'aun. Ketika mana dia baca berkenaan dengan Qarun, yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala yang hartanya banyak tapi sombong, maka kita tengok pada diri kita, ada tak kita ni tuan-tuan perangai Qarun
Walaupun nama kita bukan Qarun, ada tak kita ni tuan-tuan harta perangai macam Qarun? Duit ada, tapi kita rasa duit tu duit milik kita. Kita yang usaha, kita yang buat, kita yang rajin dan seumpama dengannya. Itu barulah Quran ini kita kata hudal lil muttaqin, barulah Quran ini akan jadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau kita duduk baca Quran, kita duduk nampak orang lain, susahlah. Bila masa kita nampak diri kita sendirinya. Sedangkan sifat manusia ni tuan-tuan, dia pelbagai. Ada kalanya dia orang Islam, tapi sifat kita kata sifat-sifat kita sebut sebagai sifat munafik, sifat-sifat orang yang tak beriman, sifat-sifat orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Dia ada dan dia apa kita kata ada dalam diri orang Islam. Oleh kerana itulah ulama kita ada tegur, dia sebut bahawa ada kalanya beberapa perkataan yang Nabi SAW yang ulama guna kepada orang Islam, kali perkataan tu keras. Sibabul muslimi fusukun, kita menyumpah, kita menghina, kita mencaci orang Islam yang lain, fusuk, fasik. Kan keras tu kan. Wa qitaluhu kufr, dan kita membunuh, kita melawan, kita membunuh orang Islam yang lain, itu kufur. Kan kerah kan, bunyi kerah kan. Walaupun kerah pun tuan-tuan, tapi ada orang Islam kita yang dipenjara, ditangkap kerana membunuh. Ada orang Islam kita tuan-tuan yang mulutnya celupar, yang hina orang, kata orang, maki orang. Tapi ulama menyebut bahawa memang Nabi sebut demikian, tapi bukanlah bermaksud bahawa dia betul-betul kafir, dia betul-betul orang fasik. Dia lebih kepada pengajaran. Kenapa? Kerana yang betul-betul kufur, fasik ni tuan-tuan, orang yang memang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang Islam yang ditegur tadi tuan-tuan, ialah orang Islam yang mengucap 2 kalimah syahadah. Time solat dia ada, time puasa dia puasa, time zakat fitrah dia keluar jumpa tok imam bagi zakat fitrah. Cuma mulut dia tuan-tuan mulut celupar. Oleh kerana itulah, maka teguran itu tuan-tuan, teguran itu biar sampai juga kepada orang Islam yang kita kata yang Islam insya-Allah betul, tapi ada beberapa perangai yang tak elok. Samalah juga dengan cerita berkenaan dengan orang munafik, dan juga cerita berkenaan dengan orang kafir ataupun orang musyrikin Mekah, yang mana tuan-tuan kita kena tengok kepada diri kita sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang pertama ialah lalai daripada sembahyang. Ladinahum an salatihim sahun, lalai. Lalai ni tuan-tuan ulama menyebut ada banyaklah. Lalai ni perkataan yang umum, yang ada kalanya merujuk kepada dia ni tuan-tuan masuk waktu tu lambat. Masuk waktu tu tuan-tuan, masuk dah waktu, tapi nak boleh ke dia solat tu tuan-tuan lambat. Buat benda lain lah, pusing sana pusing sini lah, tengok handset dulu lah, macam-macam. Tapi solat juga akhir waktu. Itu salah satu daripada makna perkataan lalai disebut di sini. Maksudnya lalai ni tuan-tuan bukan maksud tak solat. Dia solat, tapi lalai ni tuan-tuan dia leka lah. Ada orang kalau dia tak lalai, bunyi azan tu tuan-tuan terus berhenti, ambil wudu, macam siap-siap untuk solat, untuk ke masjid dan seumpama dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua ni tuan-tuan, ada yang lalai sampai ke peringkat keluar daripada waktu. Dia solat tapi luar waktu. Kenapa? Kerana banyak sangat kerja dia ke, kerana tak teringat ke, macam-macam lah. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan juga termasuk dalam perkataan lalai. Dan lalai yang kedua, yang ketiga disebut oleh ulama yang berlaku kepada orang munafik pada zaman Nabi SAW, memang tak solat sungguh lah. Tak solat, memang tak solat. Dia solat bila? Ketika mana depan Nabi je. Belakang Nabi tuan-tuan memang dia tak solat. Jadi itu kita kata 3 perkara yang termasuk dalam perkataan lalai. Lalai yang pertama ialah lalai yang apabila masuk waktu tuan-tuan dia lambat-lambatkan solat. Lalai yang kedua ialah dia solat luar daripada waktu. Dia solat tapi luar daripada waktu. Dan yang ketiga ialah memang tak solat. Tak solat ni tuan-tuan, ini bahayalah, ini bahaya. Baik, itu yang pertama yang disebut dalam Quran. Dan yang kedua ialah alladzina hum yuraun. Mereka ini tuan-tuan kalau solat buat ibadat, mereka nak tunjuk kepada orang. Ini tuan-tuan satu juga perangai yang mungkin ada lah tuan-tuan, yang mungkin terselit sikit sebanyak dalam kehidupan kita. Yang mana apabila kita buat kebaikan ni tuan-tuan, ada kadarnya datang perasaan supaya orang tahu.
supaya orang tahu kita buat, supaya orang tahu kita baca Quran, supaya kita tahu kita memberi derma dan seumpama dengannya. Itu perasaan-perasaan yang kita kata ada bau-bau kemunafikan lah. Dia tak munafik, insya-Allah dah tak sampai ke peringkat munafik, tapi manusia ni macam tu. Manusia ni tuan-tuan memang macam tu. Dia ingin dilihat oleh orang lain. Dia punya sumbangan dan seumpama dengannya ingin dilihat oleh orang lain. Jadi oleh kerana itulah antara ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan munafik ini ialah mereka ini tuan-tuan hum yuraun, mereka riak. Mereka nak apa yang mereka buat itu nampak oleh orang lain. Dah disebut dalam surah lain yuraunan nas. Mereka ini menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Nah, kita pernah baca satu hadis di sini tuan-tuan, pernah baca satu hadis bahawa orang mukmin yang baik ni tuan-tuan bukan sekadar dia tak mahu tunjuk kepada orang lain, tapi apabila dia buat kebaikan, tangan kiri dia pun tak nampak. Perumpamaan yang Nabi beri tuan-tuan, perumpamaan orang mukmin yang baik ni, kalau dia beri satu sumbangan dengan tangan kanan, tangan kiri dia pun tak tahu. Itu perumpamaan betapa nak sebutnya, kalaulah tangan kiri ni tuan-tuan ada panca indera, dia pun tak tahu apa yang dibuat oleh tangan kanan. Itu orang mukmin yang betul-betul kita kata yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir ialah wa yamna'unal ma'un. Yang terakhir ialah wa yamna'unal ma'un, dan mereka menyekat al-ma'un. Al-ma'un ni tuan-tuan satu kalimah Arab yang maksudnya ialah benda yang disebut di sini benda yang selalu kita bagi pinjam kepada orang. Dalam ulama menyebut bahawa seperti apa? Seperti apabila orang perempuan masuk kan, antara benda yang jiran sebelah datang pinjam lah kita katakan, ataupun orang sebelah nak pinjam, periuk ke, sudu ke, pinggan mangkuk ke, itu benda-benda yang orang pinjam lah kita. Bukan guna habis, pinjam hantar balik. Sama juga dengan disebut oleh ulama sebagai benda-benda yang kita guna untuk bercucuk tanam. Cangkul kan biasa kan, tak tahulah, tapi kalau rumah saya tu biasalah pinjam cangkul, pinjam penyodok longkang tu biasalah dipinjam kan. Itu benda-benda yang dalam kita hidup kejiranan, kita hidup dengan masyarakat ni, biasa orang datang nak pinjam benda tersebut. Penyapu lah, ada kalanya tuan-tuan nak guna air kan, air pahit pun kita nak guna kejap. Itu benda-benda yang kita kata wujud dalam kehidupan masyarakat. Dan benda tersebut tuan-tuan disebut namanya ataupun disebut sebagai al-ma'un. Al-ma'un. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat terakhir menyebut antara ciri orang munafik ni tuan-tuan, dia kedekut betul sampai ke peringkat benda-benda tu pun dia tak bagi pinjam. Orang datang ke rumah dia tuan-tuan nak pinjam periuk untuk kenduri lah, tak cukup periuk kan. Jiran sebelah datang nak pinjam periuk, tak cukup periuk, nak pinjam lah esok nak buat kenduri, nak masak banyak sikit, tak bagi. Jiran sebelah tuan-tuan nak bersihkan longkang, nak pinjam menyodok longkang tu, tak bagi. Kak siap menipu pula, tak ada. Saya pun pinjam daripada orang lain juga, padahal orang ada je rumah dia. Jadi benda cangkul, benda-benda yang bersifat pinjaman yang orang guna dan dapat balik, bukan kita bagi duit. Bukan ni cerita ni tuan-tuan, bukan bagi duit ni. Bagi duit tu memanglah kita pun berkira juga nak bagi duit kan. Kenapa? Kerana benda tu habis macam tu je. Ni cerita berkenaan dengan peralatan yang orang guna kemudian dibagi balik. Orang munafik ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala benda macam tu pun dia kedekut. Benda macam tu pun tuan-tuan dia kedekut. Nak bagi pinjam kemudian hantar balik. Itu sifat macam tu tuan-tuan, kita kena hati-hatilah. Jangan ada dalam diri kita tuan-tuan hidup dalam kejiranan, dalam taman, dalam kampung, dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan. Janganlah sampai ke peringkat tuan-tuan benda-benda yang kita kata orang nak ambil guna manfaat sahaja, bukan zat, nak ambil guna manfaat saja tuan-tuan. Tiba-tiba benda tu macam tu pun kita kedekut, kita katakan. Ini sifat orang munafik, sifat orang
yang tak percaya kepada, kita kata kita kata tak percaya kepada wujudnya, seolah-olah lah tak percaya kepada wujudnya pahala dan juga dosa. Dia seolah-olah bahawa apabila dia beri sesuatu, dia hilang, dia rugi, dia dan seumpama dengannya. Dia tak percaya bahawa apa yang diberi itu adanya pahala, adanya penghargaan daripada orang, adanya hari kiamat yang akan dia dimuliakan nanti. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya ada perkara demikian, itu merupakan, kita kata, sifat orang yang munafik, yang walaupun orang tadi tuan-tuan dia datang seorang solat, dia puasa, dia beri zakat dan seumpama dengannya, tapi sekiranya ada kita kata perangai tersebut, maka kita kena hati-hati. Kita takut-takut tuan-tuan melarat. Benda macam tu kupu-kedekut, akhir sekali tuan-tuan semua benda kita nak berkira. Kita buat ibadat tak dapat sesuatu, atas muka dunia tak nampak, buat ibadat susah juga, akhir sekali tuan-tuan ibadat pun kita tak buat. Kenapa? Kerana berkiranya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan yang boleh saya kongsikan. Alhamdulillah kita kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan surah Al-Maun, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله